Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua kerana hadir ke sesi Kenali Kapten Industri Kewangan Islam. Terlebih dahulu ingin saya perkenalkan Mashraf Academy. Kami masih lagi baru, alhamdulillah banyak webinar dah dapat dibuat. Organisasi kami bertujuan untuk memberi latihan kepada semua peringkat. Tak kira lah pelajar ke ataupun golongan profesional. So, saya perkenalkan dulu moderator kami, Dr. Haji Razli. Terima kasih Dr. hadir. Dr. Razli membawa pengalaman lebih dari 25 tahun dalam perbankan dan lebih 20 tahun dalam bidang kewangan Islam. Mahir dalam aspek operasi perbankan dan kewangan, selalu dijemput oleh universiti tempatan dan antarabangsa, dan juga telah mengarang buku dan jurnal kewangan Islam praktikal. Dia pun juga aktif dalam Facebook dia. Siapa yang nak follow dia, alhamdulillah sekarang ni dah lebih 11,000 followers dia mengikut FB dia sekarang ni. Setiap hari dia update FB dia penuh dengan ilmu-ilmu kewangan Islam. So, tetamu khas kita dan juga subject matter expert actually, regardless walaupun dia dah tinggal 20 tahun dah daripada industri, but dia Datuk Muhammad Fazli seorang yang amat kami kagumi. Kagum bila dia mendengar dia bercerita mengenai penghijrahan beliau, mengenai pengalaman beliau dari bidang penyiaran ke takaful, masya-Allah. So, moga sesi ini membawa manfaat kepada kita semua, insya-Allah. So, over to you, Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada seluruh warga Malaysia, rakyat Malaysia dan juga partisipan yang datang pada hari ini, insya-Allah. Terima kasih kerana join kita dan seperti mana yang kita ketahui, kita punya webinar hari ini ialah berkaitan dengan kenali Kapten Industri Kewangan Islam. Okay? Dan kita amat bertuah pada hari ini sebab kita ada seorang perintis takaful. Bagi saya senang saja. Dia ilmu takaful kita ni takkan lengkap kalau kita tak kenal tokoh ataupun perintis takaful kita ni lah, Datuk Muhammad Fazli Mat Yusof ni. Okey, so saya nak welcome Datuk lah. Datuk, apa khabar Datuk? Sihat Datuk? Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kerana ingat kat saya orang tua ni. Ingat. Kalau tak ingat tu tak lengkap ilmu kewangan Islam tu. Itu yang penting. Tapi saya dah cakap sikit, saya dah sebut dululah. Bila sebut kapten tadi saya risau sikit lah. Besar tu kapten ni. Saya ni bukan kapten, saya nakhoda je. Biasa je. Nasib baik saya tak guna perkataan maha guru. Macam guru silap pula bunyinya. So, untuk pengetahuan para partisipan pada hari ini, sebenarnya ada banyak untold story about takaful ni sejak penubuhannya pada tahun 1994. Yang mana benda tu tak tercatat kat mana-mana. Saya sebut nama dia Semangat Takaful 1984. Sebab masa tu semua orang bersemangat. Semua orang bersemangat nak buat takaful kan. Jadi semangat tinggi masa tu. Dia ada objektif, dia punya maqasid syariahnya, dia ada wawasan yang tersendiri. Yang mana nanti Datuk Fazli akan menceritakan, memperbetulkan maqasid tersebut. So that kita tak boleh lari daripada landasan yang sepatutnya. Kita mulakanlah sesi kita dengan sembang santai dulu. Puan Baizura ada sebut tadi, Datuk ni asal usulnya DJ di Radio Malaysia tahun 1965. Tak sangka pula saya. Daripada DJ, Datuk boleh jadi masuk takaful. Macam mana Datuk boleh share dari bidang penyiaran ke bidang kewangan? Jadi masa zaman saya sikit, jadi pertama sekali kita dulu ialah kita kampung kan. Nak tolong ibu bapa lah, nak cari kerja lah. Dapat kerja apa, cari kerja lah. So imagine, saya 62. Saya 63 lah. Saya start mula kerjaya. Saya jadi guru sekejap, saya jadi kani sekejap. Akhirnya, tahun 65, sebagaimana Dr. Razli kata tadi, saya tahu macam mana, bukanlah by design, bukan sengaja. Gatal-gatal tangan, ada keluar iklan surat khabar masa tu, tulis surat. Saya duduk di Kota Baru masa tu. Saya kerja di pejabat pos Kota Baru. Apply untuk jawatan. Dia tak panggil DJ, dia panggil penolong penyiar, broadcasting assistant.
di Radio Malaysia. Radio Malaysia. Tak ada RTM lagi, Radio Malaysia. Jadi entah macam mana, saya rasa orang Terengganu ni dengan Perak Terengganu mungkin tak diterima masuk kot. Rezeki saya dapat. Dapat. Jadi yalah, itu tugas saya lah. Jadi kita bukanlah arti kata DJ. Tak berapa tahun saya bekerja, saya di RTM, masa itulah RTM dah. Lepas tu digabung tu jadi RTM, saya dipindahkan. Masa itu kita kerja baik sikit, naik pangkat, alhamdulillah, saya dipindahkan ke bahagian sekolah-sekolah. Saya terbaca iklan dalam surat khabar bahasa Inggeris, Straits Times masa itulah. Straits Times, tak ada News Result, Straits Times mengatakan ada kekosongan jawatan dipanggil Program Assistant, pembantu program di BBC London. BBC London. Dia ada office di Singapura. Pejabat perwakilan BBC ini di Singapura. Saya tulis surat. Yang iklan tu hanya untuk perkhidmatan Cina, bahagian Cina. Tapi saya tulis juga. Tak lama kemudian, 2 bulan kemudian, panggil interview. Adalah ujian bakat dan sebagainya di RTM lah. Akhirnya, entah rezeki, saya dapat. So, saya pergilah ke London. Kerjalah di sana 6 tahun di BBC London. Jadi, saya tanyalah orang putih yang penyelia bahagian. Saya kata, kenapa you pilih saya? Why you choose me? Dia jawab apa? Dia kata, I like your voice. Yang saya nak tekankan sini, masa zaman kita orang dulu, tak ada career guidance. Tak ada bimbingan kerjaya. Mana aja kita buatlah. So, dari situlah. So, sampai di London, saya semestinya ada dua option sebelum saya pergi. Sama ada nak pergi Universiti Melaya, kerana kita ambil HSC masa tu, boleh lulus lah maknanya. Adalah. So, boleh masuk Universiti Melaya atau boleh pergi overseas. Jadi kita orang muda masa tu kan, belum kahwin. Kita pergi overseas lah. Cakap pula, ni pergi London, tak terikat dengan mana-mana, tak ada sekolah, gaji ada. Dan kerja di sana hanya 2 jam je sehari. So yang lain tu bebas. Saya boleh belajar sendiri. Apa yang berlaku, bila saya balik daripada London, 6 tahun saya di sana, saya balik, saya bekerja di bank. Bank Bumi masa itu. Lepas tu saya fikir, saya duduk tengok keliling, insurans ni tak ramai anak-anak Melayu. Terutamanya di peringkat jawatan pengurusan. Itu tahun 70-an, akhir 70-an, 80-an. Jadi saya pindah. Saya berpeluang dapat bekerja dengan MNI. Masa itu MNI, sekarang dah jadi Etika dan sebagainya lah. Masa itu MNI ini di bawah Pernas. Kemudian di bawah PNB. Dan apabila nak tubuh takaful ni, mula-mula dia bergerak kerana Bank Islam. Kerana ketika itu, akhir 70-an, awal 80-an, ada gagasan untuk tubuh Bank Islam. Dia oleh pihak kerajaan. Kerajaan tubuhkan satu badan yang dinamakan Jawatan Kuasa Kebangsaan ke apa? Jawatan Kuasa Kebangsaan kan? Jawatan Kuasa Pemandu Kebangsaan. Ya. Jawatan Kuasa Pemandu bagi Penubuhan Bank Islam. Jadi salah seorang daripada anggota dalam jawatan kuasa tersebut, bos saya dekat Bank Islam, bos saya dekat Bank Bumi, Dr. Halim. Yang berbahagia Datuk Dr. Halim. Semoga kita doakan beliau sihat. Kerana saya difahamkan dia agak uzur sikit lah. Ya? Dan saya rasa Datuk Dr. Halim ni banyak berjasa dalam perkembangan perbankan Islam, keuangan Islam di Malaysia ni. Jadi saya banyak belajar dengan dia lah. So dia masa itu dibawa masuk belum tubuh lagi Bank Islam ni. Tahun 80, akhir 82 gitulah saya rasa lah. So dia belum masuk, dia belum tubuh lagi Bank Islam. Cuma beliau adalah salah seorang daripada ahli jawatan kuasa pemandu tadi. Dia telefon saya. Dia kata, Fadli, kita nak buat Bank Islam, nak tubuh Bank Islam. Tapi saya tak boleh ambil you lah untuk bekerja dengan Bank Islam. Dah penuh dah. Lagipun saya pengalaman bank perbankan bukan banyak sangat. So dia kata, tapi dia kata ada satu perkara.
bila kita bincang, ini banyak orang tahu, bila kita bincang tentang perbankan Islam, timbul akan keperluan insurans Islam. Tak ada timbul lagi takaful, tak ada lagi masa itu. Insurans Islam. Jadi dia kata nak insurans. Saya tak kenal orang kat insurans ni. You je kat situ. Dia kata. Ini saya kata, ini bukan by design. Ini ada kebetulan saya di situ. Saya baru masuk dekat insurans tu baru tak sampai setahun. Baru tak sampai setahun dia telefon. So dia kata saya nak ubah nama you dalam sebab kerajaan dia kata akan tubuhkan satu jawatan kuasa, satu badan dipanggil Badan Petugas bagi mengkaji penubuhan sebuah syarikat insurans secara Islam di Malaysia. So saya nak ubah nama you, dia kata. Ini bawah Jabatan Perdana Menteri. Pasal saya tak kenal orang. Okey. Jadi saya pun dari situlah saya masuk. Tapi saya kata kat dia, saya kata daripada pengamatan saya, insurans ni banyak benda-benda teknikal. Baru lagi ni. Jadi agaknya sebagai bos lah dulu, dia kata you baca sikitlah buku. Jadi nak tak nak saya tak ada. Saya bukan kelulusan profesional insurans. Kita tahu insurans ni macam-macam kelulusan dia ada. Memanglah. So, itu secara kebetulan. Kemudian betul apa yang dikatanya. Sebab bila kita nak buat takaful ni, saya banyak berjumpa lah. Saya pernah menjelajah seluruh Malaysia dulu. Bila kita nak tubuh takaful, orang pihak yang kita nak jemput sebagai pemegang saham ketika itu. Ingat, takaful masa itu belum pun dijalankan di Malaysia ni. Di mana-mana pun, di negara lain pun masa itu saya cerita sejak Sudan aja. Yang lain tak ada lagi. So kita nak buat benda baru. Jadi kita tak nak buka kepada satu syarikat sebagai ataupun private sector, sektor swasta, orang individu ke untuk jadi pemegang saham. Sebab kita tak tahu apa akhirnya dia punya hasil. Jadi pendekatan kita ketika itu, kita kata Bank Islam pegang sekian banyak peratus share-nya, sahamnya, yang selebihnya kita jemput majlis-majlis agama Islam. So saya round semua pergi majlis agama Islam. Tu sampai ada, ialah satu ketika dulu majlis agama Islam memang ada share lah. Sekarang pun saya rasa ada lagi kot, setengah-setengahnya tu ada. Jadi salah satu majlis agama Islam yang saya lawati, saya pergi jumpa setiausahanya. Dah meninggal, Allah irham dah. Saya ingat lagi apa dia kata. Dia kata kat saya, Cik Fadli, dia kata masa itu, sebenarnya kita bincang lama dah pasal nak buat satu perusahaan yang dipanggil insurans Islam ni. Sekarang kita kata namakan takaful. Dia kata dia ni Allahyarham ni bekas pelajar kolej Islam dulu. So dia kata tahun 50-an dulu masa saya belajar, kita dah bincang. Tapi kalau kita nak buat masa itu tak boleh. Tak boleh. Kita tak ada kepakaran orang Islam. Ini yang pentingnya supaya kita belajar apa juga, walaupun pada mulanya ilmu yang kita belajar tu mungkin tidak selaras dengan Islam, tapi untuk menguasai ilmu itu kita perlu, dan kita cari jalan macam mana kita boleh Islamkan. Itu dipanggil Islamization of knowledge sebagainya, kita bincang itulah. Jadi dalam nada yang sama, bila kita nak buat takaful dulu, kita berpeluang, saya salah seorang daripadanya, melawat ke beberapa negara Arab, termasuk di Mesir. Termasuk kita bertemu dengan Syekh Al-Azhar ketika itu, ingat ke? Syekh Ali Gad Al-Gad. So, bila kita cerita kat dia, dia bagi tahu. Saya ada dalam tu, kat pejabat dia. Dia kata, memang insurans ni tidak selaras dengan Islam. Haramlah kata dia. Tapi jangan pula tuan-tuan yang bekerja dengan insurans sekarang balik berhenti. Sebab kalau tuan-tuan berhenti, siapa nak buat Islam nanti? So ini yang pentingnya, jangan pula kita sebab ramai ada juga setengah-setengah tu yang anak-anak muda kita ni yang dikatakan pegangan Islam kuat lah, tak nak sentuh langsung. Jangan. Sebab kita tengok hikmah di sebaliknya. So ni Syekh Al-Azhar cakap macam itu. Jangan tuan-tuan berhenti, dia kata. Dia kata kalau tuan-tuan berhenti tak ada orang nak buat ni. Betul. Sebab
berbeza sedikit dengan perbankan, sektor insurans tahun 70-an boleh dikatakan tiada orang Islam Melayu kita yang duduk dalam jawatan pengurusan. Yang banyaknya bawah-bawah ni lah, kerani, pion, pemandu dan sebagainya. Bila tahun 80-an, tahun 70-an, bilik M&I tubuh barulah. Barulah ada. Dan Talasco tubuh, ingat Talasco? Mungkin orang tak tahu Talasco. Itulah platform yang boleh beri peluang pada anak-anak Bumi Putera Melayu Islam berkecimpung dalam bidang insurans ketika itu. Dan akhirnya boleh bawa kepada takaful ni. Jadi balik kepada apa yang Dr. Razli kata tadi, mula-mula nak tubuh dulu. Jadi bila Dr. Halim telefon saya, macam mana ni, dia kata kita nak buat ni, tak ada orang ni. Jadi saya kata ni, ini bukan dari zero lagi, dari scratch terus, tak tahu apa ni. Jadi saya ambil cabaran tu. Pasal walaupun saya kata saya tak mampu mungkin, tapi ingat dia kata you cubalah. So saya masuk kat situ. Jadi kita ada macam cakap jawatan kuasa pemandu tadilah. Dia ada syariahnya, dia ada, so sama jugalah dari segi itu. Jadi alhamdulillah chairman dia orang yang baiklah. Allahyarham Tan Sri Profesor Ahmad Muhammad Ibrahim. Dia ni orang istiqamah kuatlah. Moga rohnya sentiasa dalam keredaan Allah. Amin. Jadi kita bincang. Betul perbincangan kita. Mula-mulanya tak tahu ke mana nak pergi. Dan memang teruk kerja. Teruk kerja. Saya masih bekerja. Lepas tu saya masuk dekat Bank Islam. Saya join di Bank Islam. Saya dibawa masuk ke Bank Islam untuk di bawah Bank Islam punya itu perkhidmatan khusus untuk tubuhkan takaful. Jadi macam mana saya nak buat? Apa yang saya nak buat? Saya terpaksa, ini yang penting saya sebut tadi kan, orang yang ada ilmu insurans tu bergantung pada rakan-rakan saya di insurans yang bekerja dengan insurans. Tolong saya kata. Jadi orang bekerja, pukul 5 berhabis. So petang baru kita dapat bertemu. Petang. Apa tugas kita? Bukan macam sekarang ada Google, boleh pergi Google terus buat. Kita duduk tulis. Saya jadi sekretariatnya, tulis tangan. Bukan pakai komputer macam sekarang ni. Dulu elektronik, typewriter. Dah tulis tangan, barulah saya bagi kat setiausaha saya untuk type. Jadi pertama sekali kita nak buatkan manual operasi. Macam mana kita nak buat ni? Sebab ingat, kita kata nak buat takaful. Kita tahulah dia punya falsafah, kita bincang pasal falsafah. Macam mana kita nak terjemahkan falsafah tu dalam bentuk kontrak? Cakap senang, tapi nak jadikan kontrak. Macam mana? Itu yang kita duduk tu siang malam. So, bincang tiap-tiap malam. Selama 4 bulan. Tiap-tiap malam 4 bulan. Dan saya nak terima kasih juga kepada orang rumah saya lah. Sebab saya tak balik daripada pagi sampai pejabat, semua duduk kat pejabat, tunggu rakan-rakan daripada syarikat-syarikat insurans ni, pelbagai syarikat insurans datang bantu. Ada 4-5 orang lah duduk nak bincang. Bagilah orang ni buat macam ni, orang ni buat ni. Pasal ingat insurans ada 2. Satu nyawa yang kita panggil takaful keluarga, satu am yang kita panggil takaful am. So 2 ni kita nak buat ni. Sini 2 yang berbeza dari segi pendekatan, dari segi teknikalnya pun berbeza. So duduk kat situ, saya tak balik. Jadi, ialah takkan kita, duit tak ada, tak banyak duit masa tu, bukan ada duit. Terpaksalah orang rumah saya buatkan kopi, buatkan kuih sikit, dihantarnya daripada rumah saya di Taman Tun ni, dihantarnya ke tengah malam lah. Dah pukul 8 lepas isyak tu, pergi hantar dekat pejabat Bank Islam, tempat ofis saya tu. Saya nak terima kasih kat dia lah pasal pengorbanan dia pun sama-sama nak pastikan bahawa ini satu sistem Islam yang kita nak bina. So begitulah akhirnya kita kita adakan apa yang kita adakan di sini. Tapi apa yang saya nak cerita, macam mana kita dapat perkataan insurans takaful ni?
Jadi kita rasa masa kita dah bincang sama-sama kita, syariah kita pun ada, kita tak ke mana pula, kita tak tahu macam mana nak buat. Kita dengar aja. Pertama sekali yang saya dapat, yang dibagi kepada saya oleh Profesor Ahmad Ibrahim, dia ada buat satu exposure paper, dia ada exposure paper. Saya ingat lagi dalam exposure paper tu dia kata sistem insurans Islam ni akan dapat pulangan balik. Ada pulangan balik. Macam mana ni? Masa tu saya kerja dekat insurans. Saya kata macam mana sistem insurans nak bagi pulangan balik? Sedangkan ketika itu kalau kita tengok kutipan premium tak mencukupi untuk bayar claim. Nanti kita tengoklah image insurans ketika itu. Claim tuntutan ni lebih besar. Dan selain daripada itu belanja pengurusan pun besar. Sebab belanja pengurusan diambil daripada wang premium. Itu beza bila kita buat takaful dulu. Saya nak tekankan ni. Ingat-ingat ni, pelajar ambil duit orang memang sedap lah. Itu sampai satu ketika, pihak berkuasa, bank negara, dia kawal. Sekian banyak aja boleh ambil. Kan? Tapi masa ketika itu, saya bagi contoh. Saya bincang dengan actuary. Masa zaman saya dulu tak ada pun orang Islam kita, Melayu kita, Bumi Putera yang lulus actuary. Bila kita nak buat je takaful, alhamdulillah anak Melayu kita seorang lulus actuary. Jadi mudahlah masa itu. Ini sebutan saja. Saya tak nak sebut nama lah. Dia ada syarikat dia sendiri. Ya. Satu bidang yang susah lah actuary, satu bidang yang susah. Jadi semua syarikat-syarikat insurans yang ada di Malaysia ketika itu, dia mesti ada actuary. Itu keperluan undang-undang. So kita panggil perunding actuary lah, consultant actuary. Biasanya kita tak ada yang full time, tak ada orang nak kerja full time. So yang MNI-nya, actuary yang kita guna tu dia punya pengkalan di Hong Kong. So sekali dia datang. So saya tanya dia. Dia kata macam mana kita nak bagi balik wang? Kalau orang berhenti, kita ambil insurans nyawa ya. Mesti insurans nyawa. Orang kata insurans jiwa lah, tak apalah. Insurans nyawa lah yang kita gunakan. Kita bayar premium. Kita nak beli, katalah kita nak beli polisi insurans 100,000. Umur kita 30. Syarikat insurans kata umur awak 30, 100,000, awak kena bayar 2,000 setahun. Misal. Jadi dia kata dia dah bayar 2,000 setahun. Tahun yang lepas pada setahun kita tak mampulah, kita nak berhenti. Kita nak berhenti, dapat balik tak duit tu? Memang tak dapat. Tak dapat balik. Jadi saya tanya actuary ni, kenapa jadi macam itu? Saya inquisitif juga lah, saya tanya. Kenapa? Dia kata, cost, dipanggil acquisition cost. Cost nak dapatkan perniagaan ni. Yang ni, secara amnya adalah cost agensi lah, ya, kos yang berkaitan dengan agensi lah, bayar ke ejen dan sebagainya. Dia kata kos agensi ni saja 200 masa itulah 250% daripada premium tahun pertama. Faham tak? Kalau bayar 2,000, kalau kita berhenti, kos yang ditanggung oleh syarikat insurans masa itu bersamaan dengan 250% dah daripada 2,000. So maknanya tak cukup pun. Syarikat kena tanggung duit dia sendiri. Jadi macam mana nak bagi balik kat orang? Jadi saya kata kenapa jadi macam itu? Dia kata pertama sekali, nanti saya cerita, dia kalau kita tengok agensi, masa itu pasal bergantung terlalu banyak kepada agensi, dia ada 5 peringkat, 5 tier. Lepas tu kalau tak silap saya, lepas tu bank negara sekatkan jadi 3 je. 3 peringkat je. Dia ada agent, dia ada unit ketua agent, unit manager, supervisor, sampailah kepada country manager. So semua ni ada imbuhan masing-masing. So macam mana nak itu kan? Tak dapat. So acquisition cost tinggi. Begitu juga kalau kita ambil satu ketika dulu insurans am. Insurans am, sektor tuntutan yang paling besar ketika itu, dan saya rasa pun sekarang pun masih lagi, adalah berkaitan dengan kenderaan. Kenderaan ni yang banyak tuntutan ni kerana kita sekarang kita ikut
third party ni, yang pihak ketiga ni, kalau berlaku kemalangan menyebabkan kecederaan atau kematian pihak ketiga. Yang itu yang parahnya. Yang pergi court dan sebagainya kan. Bayar premium 2,000 misalnya kata atau 1,000, tapi court award sampai 1 juta. Ada satu kes dulu, seorang pegawai kanan lah, saya tak ingatlah syarikat mana, dia dilanggar oleh, kalau tak salah terlibat dengan kemalangan bas, kalau tak salah, kereta dia bawa, dia meninggal. So ada tuntutan lah. Tuntutan tu yang ke atas pemandu bas tersebut, tapi dibayar oleh insurans sebab di cover insurans kan. Sebanyak 3 juta, aku tak silap saya. Masa itu 3 juta besar. Besar, memang besar sungguh. So itu antara lain lah yang menyebabkan wang kutipan premium tak cukup nak bayar itulah, dah tambah dengan pengurusan. So jadi bila kita nak buat, kalau kita tengok ya, bila kita nak buat takaful, kita kena tak boleh buat macam itulah. So kenapa kita nak buat takaful? Itu balik kepada saya tadi lah. Okay? Kita tadi Bank Islam kata, bila ada Bank Islam, segala keperluan insurans perbankan, sama ada harta bank sendiri, dan yang paling banyak adalah yang berkaitan dengan urusan dengan pelanggan bank, sebab semua pelanggan bank, dia beli harta, dia beli rumah, kenakan insurans. Sewajarnya, semestinya dilindungi oleh sebuah syarikat insurans yang berteraskan syariah. Jadi masalah mana? Ada masa itu. Jadi nak kena buat cepatlah ni. Itu yang kita nak buat. Jadi saya kata dia, kita terkapai-kapai. Syariah kita ada, paper ada, tapi paper ni paper je, tinggal paper je. Macam mana kita nak translatekan kepada practicality. Jadi gerak hati, kerajaan kata awak pergi melawat. Kerajaan pun anjurkan kita melawat. Kita pergilah ke Saudi, kita pergilah ke sepatutnya kita pergi Sudan, kita pergi Mesir, dan kita pergi Switzerland. Kenapa kita pergi situ? Dan saya dalam tim tersebut. Jadi diketuai oleh Allahyarham Tan Sri Profesor Ahmad Ibrahim. Ada orang salah syariah seorang, Dr. Sobri Salamun. Ada Dr. Sobri ada lagi. Kita doakan dia sihat. InsyaAllah. Dan adalah beberapa orang lagi. Dan ketika itu Ketua Pengarah Insurans KPI, Datuk Syarwin Haji Harun, dah meninggal dah. Ya, so kami pergi melawat. Bila di Switzerland, kenapa kita pilih Switzerland? Switzerland ni ketika itu ada Darul Mal Al-Islami. Darul Mal Al-Islami itu pejabat Switzerland, Darul Mal Islami. Jadi Darul Mal Islami ni dia di bawah Prince Faisal lah, Putera Faisal. Dia pemegang saham besar. Dia dah mula beroperasi, dia ada perbankan Bank Islam di Sudan. Dan dia buat juga operasi insurans Islam di Sudan. Ini pun panjang cerita ni, sebab kenapa panggil insurans Islam? Kenapa ada panggil takaful? Mula-mula dululah. Ini alhamdulillah dia dengar cakap-cakap kita lah akhirnya. Malaysia lah. Apa yang berlaku? Yang di Sudan, insurans Islam Sudan tu hanya dia general saja. Sebab dia nak memenuhi keperluan insurans Bank Faisal Islam, Bank Faisal di Sudan. Faisal Islamic Bank. Sudan punya tu di Sudan. Jadi bila timbulnya takaful ni, saya ingat lagi masa kita bincang tu ada seorang actuary bekerja dengan DMI. Dia ni orang Mesir. Nama dia Fauzi, Ahmad Fauzi kalau tak silap saya lah. Jadi dia bagi kita satu kontrak. Macam kita polisi lah ya. Yang kita panggil sertifikat. Dalam takaful sekarang kita panggil sertifikat. Polisi lah. Draft. Belum berpakai lagi. So dalam itu ada perkataan takaful. Barulah kita kata, begitu. So terringkaskan cerita, yang dia nak buat ni, kontrak itu adalah yang berkaitan dengan takaful keluarga. Dia panggil takaful.
So balik kat sini kita bincang pihak Jawatankuasa Syariah bawah di bawah Badan Petugas ni kata memang kena kita gunakan perkataan takaful. Saya ingat lagi Dr. Sobri dia ke Indonesiaan sikit, dia kata senasib sepenanggungan. Setia kawan dan sebagainya lah. Dan yang penting sekali saya rasa kata-kata pandangan jauh Allahyarham Tan Sri Ahmad Ibrahim. Dia kata it is not for us to say that the other insurance is not Islamic. Betul. So we don't call Islamic insurance. Itu dia kata masyarakat akan tentukan. So we adopt the word takaful. Tapi masalah sekarang ni pasal orang putih tanya saya. Bila kita dah buat takaful ni, kita perlukan kita panggil takaful semula reinsurance. Tu satu bab lain tu. Tapi tak perlu kita bincang situlah. Dan dia memang besar reinsurance ni sebab reinsurance company ni lebih besar daripada bank. Kalau reinsurance company ni di Eropah tu dia pemilik bank. Ya. Macam Munich Re tu, dia milik bank besar. Jadi dia kata dia tak faham. Pasal ni broker, reinsurance broker, kenal kawan saya lah daripada London, orang putih. Dia kata, Fadli, I don't understand why in some countries for general insurance you call it Islamic insurance. For family insurance of yang Islam kata you call it takaful. Jadi saya tak boleh jawab. Akhir sekali saya ingat lagi pihak bank negara masa itu ada bincang-bincang dengan kita lah. Dia kata, ingat tak? DA, Developing Aid. Masa itu kan Malaysia, Turki, Mesir, Pakistan, kan ada 8 negara masa itu. So dia orang ada kerjasama lah DA ni. So antara bidang kerjasama adalah Islamic Finance ni dan takaful salah satu daripadanya. So saya ingat lagi perbincangan DA di Dhaka di Bangladesh. Jadi bank negara tanya bincang-bincang kita apa kat isu. Saya bangkitkan ni. Saya kata kenapa ada masalah timbul istilah ni. Kenapa kita tak adoptkan satu istilah saja? Kerana orang bukan Islam keliru. Orang Islam sendiri pun keliru, orang Islam pun tak lagi. So alhamdulillah pasal itu Perdana Menteri Dr. Mahathir lah. Perkara ni dibawa. So akhirnya D8 yang mewakili OIC lah terima. So, sekarang tak ada lagi insurans Islam, semua takaful lah. Itu. Maknanya takaful tu maknanya kalau kita tengok dari segi filsafahnya kan memang cantik lah dia menggambarkan. Dia bukan dalam bentuk insurance. Yalah, betul lah dari segi konsep kita kata pooling of resources, tapi dia solidarity, menolong, bantu. Kalau kita tengok dari segi produk yang ditawarkan baik nyawa ataupun ya, dia tak menarik. Dia tidak mesra pelanggan. Ya, dia tidak menarik, dia tidak mesra pelanggan. Dari segi khidmat dan documentation ni pula lambat. Jadi dan bila lambat ni, bila berlaku sesuatu kita tak pasti sama ada dapat bayaran ke tidak. Kan selalu orang banyak mengalami hal-hal ini. Sebab kalau kita tengok dulu, kalau kita pergi ke kampung lah, saya ingat lagi pun mula-mula saya buat takaful dulu, saya pergi Kota Baru. Kita buka branch antara yang pertama cawangan kita buka di Kota Baru. Saya ingat saya ada di situ. Jadi ada seorang pelanggan, orang biasa kita ni, orang tak tahu sangat datang, saya nak insurance body je dia kata. Insurance body. Tahu tak Dr. Razli apa insurance body, maksud insurance body tu? Agak-agaknya lah. Insurance body. Matilah kalau saya mati kot. Ada kereta. Saya nak beli insurans kereta tapi saya nak insurans body je. Faham tak? Saya tak tahu. Itu maknanya orang otak saya tahu. Ya betul. Itu walaupun kereta baru. Kalau kereta baru biasanya kalau kita nak beli insurans, kita tak boleh ambil insurans body. Insurans body ni third party, pihak ketiga. Bagi dia maknanya dia nak cover orang lain je. Dia tak nak cover kereta dia. Insurans body. So maknanya kefahaman tentang insurans masa itu cukup rendah, cukup lemah di kalangan masyarakat lah. So maknanya image dia tidak begitu baik lah. Dari segi pemasaran, dari segi perkhidmatan dia pula,
dia bergantung terlalu banyak kepada ejen. Tak salah, bukan saya kata ejen tu tak salah, tapi ejen mesti profesional lah. Yalah, lepas daripada itu adalah usaha-usaha untuk meningkatkan keprofesionalan ejen. Masa saya kerja dulu memang saya terlibat pun, kita ada satu jawatankuasa latihan di peringkat industri. Memanglah, lepas itu barulah kita kemukakan proficiency test, siapa nak jadi ejen mesti lulus dan sebagainya. Tapi maknanya dia takes time, lambat lah. So rosak dulu image tu ya. Itu dari segi image dia. Kemudian tu dia ialah tidak profesional sebagainya lah. Dan yang kos dia tinggi. Yang satu lagi dia punya dipanggil lab session. Apa lab session? Orang Melayu kata apa? Hilang lah, lesap. Polisi lesap. Maknanya kita beli ni berkaitan dengan insurans nyawa. Kita beli satu polisi, macam saya cerita awal-awal tadi, kita tak nak sambung. Lepas tahun kita tak nak sambung. So duit kepada polisi, pemegang polisi dia tak dapat balik. So itu dipanggil lab session. Lab session ni antara lain disebabkan oleh dalam insurans industri dipanggil twisting. Ini kita tak ada lah dekat Takafu, insyaAllah tak ada twisting dipanggil. Twisting ni begini. Katalah Puan Baizura didatangi oleh saya sebagai ejen. So saya kata ini bagus ni Puan Baizura. Polisi A ni gini. Ni harga dia sekarang premium dia sekarang banyak. Ambil yang ini. So Puan Baizura pun ambil, belilah, bayarlah. Katalah premium setahun 2,000. Kemudian 3 bulan kemudian saya datang balik, orang yang sama, saya kata Puan Baizura, kita ada plan baru dah Puan Baizura. You berhenti yang ini, ambil yang lain pula. Itu dipanggil twisting. Itu salah sebenarnya. Dari segi undang-undang salah. Tapi masa ketika itu tak ada undang-undang sangat, memanglah masa itu dari segi pengawalannya di bawah Jabatan Insurans, di bawah Kementerian Keuangan. Sejak Bank Negara ambil alih barulah teratur sikit lah. So itu dipanggil twisting. Memang salah dari segi undang-undang. Dan saya ingat lagi bila tahun 88 aku tak silap, Bank Negara ambil alih dari segi kawalan undang-undang ni, saya pernah bincang dengan salah seorang daripada pegawai kanan dekat Bank Negara, sembang sajalah. Ya, dia pernah cakap kat saya, dia kata bila kita buat semakan dari setengah-setengah syarikat insurans ni, kerana masa tu syarikat insurans ni biasanya dimiliki oleh individu, orang banyak duit lah, dia shareholder besar lah. So biasanya dia letak orang yang kenal dengan dia lah sebagai eksekutif, CEO-nya, chairman-nya. So katanya setengah tu treat insurans ni cerita dululah, as a cash cow. Maknanya kita tahu kita terima duit orang kan. So dari segi penggunaan wang tu, itu yang kadang banyak menimbulkan masalah. Jadi dia seolah-olah dia guna duit itu untuk macam duit dia sendiri. Pernah dia kata kat saya, ada setengah tu dia kata pergi hantar anak belajar luar negara, guna duit ni ya. Itu image ketika itulah, image ketika itu. So jadi maknanya kita kena, kalau kita nak buat insurans berbentuk syariah ni, kita kena cari sesuatu yang tak ada mengandungi unsur-unsur tak elok macam ni lah. Dan kita dapati, macam saya kata tadi, perlu ada satu institusi yang menawarkan khidmat insurans syariah Islam. Pertama sekali atas keperluan perbankan Islam. Kemudian kita sebagai individu pun, kalau yang kita tengok yang kedua tu kan, slide kedua tu, kita perlukan perlindungan. Need for protection, kita perlu. Kita perlu. Boleh pindah, kita perlu. Dan kita tak boleh bergantung pada qada dan qada. Betul lah, orang Islam ni kita kata qada dan qada lah, tapi kita tak boleh serah semata-mata kepada qada dan qada, kita kena ikhtiar. Itu dari segi pendekatan Islamnya. So yang lain tu saya tak perlu, boleh baca sendirilah. Sebab ada hadis Rasulullah kan. Ikatlah unta tu, barulah tawakal kepada Allah. Jangan, ini memang terkenal lah, janganlah tawakal dulu, serah bulat-bulat, tinggal je unta, larilah unta. Itu di antara yang antara lain dari segi pendekatan yang kita harus faham dari segi itu ya. Jadi macam mana kita buat? Okey, saya rasa kita boleh skip yang ini. Ya. Next one please. Next one. Yang ini.
pendekatan yang dibuat oleh Malaysia ni saya rasa memang satu pendekatan yang baik pada mulanya. Sebab kalau kita lihat, yang saya tengok sendirilah masa tu ada dua negara yang nak buatkan insurans Islam ni. Pertama saya kata Sudan tadi. Tahun 81, 82 gitulah ditubuhkan Islamic Insurance Company of Sudan. Memanglah saya lepas saya bekerja tu memang saya pergi ke Sudan. Saya melawatlah syarikat ni ya. Dan kemudian satu lagi adalah di Saudi. Saudi itu apa dia panggil lah? Islamic Insurance. IAC dia panggil. Islamic Arab Insurance Company. IAC. Jadi kalau kedua-duanya tak ada dah. IAC tak ada dah sekarang dah. Tak ada dah. Itu satu bab lain pula tu. Yang kedua-dua ni bukan dikendalikan oleh kerajaan. Tidak ditaja oleh kerajaan. Tidak ditaja oleh kerajaan Sudan maupun Arab Saudi. Malah di Arab Saudi dia tak ada pun peruntukan untuk tubuhkan insurans. Apa yang berlaku di Saudi ketika itu, syarikat-syarikat nak menjalankan insurans ni adalah daripada luar. Ditubuhkan di Dubai ke, kemudian dibuka cawangan di Saudi. Dibuka cawangan di Saudi. Sebab kita terlibat dulu. Saya terlibat dengan penubuhan syarikat insurans Islam, takaful di Saudi. Saya terlibat. Saya dalam board berapa lama. Kita ada share. Takaful Malaysia ada share ketika itu. Kita dijemput oleh pihak berkenaan. Yang saya nak tekankan sini, tempat ini yang negara-negara ni semua diusahakan, dipelopori oleh pihak swasta. Saya sebut tadi, kalau di Sudan oleh Darul Mal Al-Islami di bawah Faisal Islamic Bank. Kemudian ialah dia adalah undang-undang boleh tubuh dari situ. Di di Saudi yang pertama sekali IAC tadi adalah di bawah Allahyarham Saleh Kamil punya grup ni. Dalah Group ya, Dalah Group. Sebab saya inilah masa saya kerja saya kita kenal lah, kita ada berinteraksi lah. Dia orang datang sini, saya pergi jumpa dia orang, ketua-ketua dia tu, memang jumpa lah. So, Malaysia tak. Malaysia pendekatan kerajaan ketika itu mengatakan kita tak boleh lepas kepada swasta. Benda ni satu benda baru. Kita tak tahu masa depan dia. Kita tahu apa akhirnya. Kalau sekiranya tak berjaya, jadi maknanya kesianlah pihak swasta. Kalau rugi aja duit dia. Jadi biar kerajaan ambil. Jadi apa yang berlaku ialah kerajaan kata kita kena tubuh, pihak kerajaan kena tubuh satu badan petugas, kena ada satu tim tengok. Itu yang ditubuhkan badan petugas macam saya kata tadi, jawatan kuasa pemandu Bank Islam tadi tu, samalah. So jawatan kuasa ni dianggotai oleh saya sebut tadi syariah dia, ketuanya adalah Allahyarham Profesor Mak Ibrahim. Pasal profesor ni kebetulan juga dia mewakili ahli jawatan kuasa pemandu pemandu Bank Islam, sebab dia kena report balik apa hasil kita, dia kena report balik kepada jawatan kuasa tersebut. Jangan ada orang syariahnya dah sebut nama salah seorangnya, dua orang dah meninggal dah, Dr. Abdullah Ibrahim seorang, kemudian tu Profesor Dr. Rashid Dail, dah Allahyarham kedua-duanya. Kemudian daripada practitioners termasuk saya seorang daripadanya. Kemudian daripada AGIS, pasal nak buat undang-undang. Jadi pentingnya kita nak buat undang-undang. So ada wakil daripada AGIS Chambers masa itu ya. Pasal nak buat undang-undang ni kita panggil daripada Attorney General lah. Ya, Attorney General apa Melayu kata apa? Peguam negara. Tu sekretariat ni di Jabatan Perdana Menteri. So kita buat. So 2 tahun kita kaji, kita pergi melawat apa semua tu, saya sebut tadi sampai ke Switzerland, akhirnya timbullah boleh perkataan. Jadi experience, pengalaman di Malaysia ni saya rasa betul. Sebab pendekatan Malaysia ni, kalau kita nak buat macam ini, dia mesti ada kawalan. So mesti ada undang-undang. Itu jadi undang-undang masa tu kita dah jelas dah. Kita tak boleh pakai undang-undang insurans. Macam juga Bank Islam, kita tak boleh kawal perniagaan bank perbankan Islam ketika itu mengikut undang-undang perbankan biasa ni.
Ya, bank apa nama ni konvensionalnya ni. Bafia, So, Bafia. Bafia. So sama juga dengan insurans, sebab Malaysia dulu ketika itu ada Insurance Act, Akta Insurans. Jadi kita akan dapati Akta Insurans tu banyak peruntukan-peruntukan yang mungkin tak sesuai. Jadi pada awal lagi kita cadangkan pada kerajaan, kita buatkan satu akta khas. Itu yang dipanggil akta takaful masa itulah. Ya, sekarang kita tahulah sebenarnya itu dah diubah ya. So akta takaful. Ketika itu tahun 1984. Tapi yang penting saya nak tekan kat sini, dalam laporan jawatan kuasa dalam badan petugas ni, saya ringkaskan dari segi kesimpulannya, dia ada ada dua perkataan yang saya mana ada di sini? Dia. Oh, tak ada sini ya. Tak ada di sini. Sorry lah. Tak ada sini. Yang saya ingat lagi, dia kata di bawah sistem insurans syariah Islam ni, yang berasas kepada konsep takaful ni, wang yang dibayar tu adalah sebab selain untuk perlindungan juga mendapat keuntungan, ada pulangan, ada return. Berasaskan kepada tabarruk dan mudharabah. Ini bukan saya buat. Ini syariah kata masa itu. Dia kata tabarruk dan mudharabah. Tabarruk tu untuk kalau berlaku sesuatu, maknanya orang semua setuju berasas konsep ta'awani, tolong menolong tadi, bayar kepada peserta yang ditimpa kemalangan. So mudharabah tu bila ada lebihan dikongsikan balik kepada orang yang bagi duit tadi kat kita. So dua istilah ni yang kita pegang. So itu saya balik pada saya kata tadi, itu dari segi konsep. Kemudian macam mana kita nak susun dalam bentuk kontrak. Itu yang kita yang kita fikirkan. Kemudian kalau kita lihat pula ada keputusan fatwa yang dibuat, utamanya Majlis Fatwa Kebangsaan tahun 72 mengatakan ketika itu insurans nyawa insurans nyawa itu haram kerana dia mengandungi gharar, maisir, riba. Tiga inilah. So haram. Kemudian di Jeddah ada satu akademi dipanggil Fiqh Academy. Ada Resolution of Scholars tu. Resolution of Scholars ada. So sebelum tu lagi sebelum pusing balik lagi pusing balik. Ni dia. So the contract of commercial insurance with periodical premium transaction by present day insurance companies is a contract which is void and therefore haram lah. Dia kata kat situ kan. Ini kontrak Fiqh Academy Fiqh. Akademi Fiqh apa dah Arab panggil? Majma' Fiqh. Majma' Fiqh di Jeddah. So maknanya yang Malaysia tahun 73 mengatakan bahawa insurans nyawa saja. Tapi kalau ikutkan Majma' Fiqh ni tahun 85, dia kata semuanya haramlah. So maknanya itu jelaslah. Okey. Jadi itu kedudukannya. Kemudian bila dah ini keadaannya, kita pun fikir macam mana kita nak buat. Terbalik kepada jawatan kuasa pemandu tadi barang petugas tadi. Okay. So satu, bila kita kena buat mesti ada undang-undang. Yang keduanya, kita nak buat macam mana kita nak translatekan apa yang diputuskan oleh barang petugas ni kepada practicality. Ni practitioners, pengamal macam saya ni yang ditugaskan nak melaksanakan ni. So kalau kita tengok itu dari segi landscape industri ketika itulah takaful ketika itu. Saya rasa ini tak perlu kita boleh tengok sendirilah. Student boleh tengok sendirilah. Ya, sebab kita ada latihan, kita ada IFIM yang latih masa itu, kita ada undang-undang. Kemudian kita formkan persatuan Takaful Association, mesti ada lagi sampai sekarang ni. So kita ada hubungan dengan Islamic Bank dan kita tahulah kewangan Islam ni ada perbankan, ada takaful,
ada pasaran modal dan sebagainya. So, dan satu lagi barangkali yang saya sebut secara sepintas lalu ialah retakaful operation. Itu pun satu subjek khas lah. Tak perlu kita bincang sini, pening pula nanti kan. Okey ya. Dan segala-galanya dikawal melalui regulator kita lah di Bank Negara Malaysia. So boleh kita pindahkan sekali ke bawah tu. Okey, ni dia. Okey. Ini regulatory control, kawalan dari segi undang-undang ya. Akta takaful. Sekarang ni dia tak panggil akta takaful kan? Sekarang dia panggil apa? Sekarang ni dia panggil Islamic Financial Services Act 2019. IFSA ya. Dia masuk bank dan dengan takaful sekali dalam tu kan? Maksud dia dalam IPSA 2013 Datuk, dia di combination of 4 akta. Akta takaful, Islamic Perbankan Islam, System Payment Act dengan Foreign Exchange Act. 4 akta jadi satu. Ya. Tapi saya rasa dari segi takaful tu asasnya daripada akta takaful kita tahun 84 tu, dan ditambah baiklah. Saya rasa tak larilah. So yang pentingnya dalam akta tu, sebab itu yang kita hendak akta tadi. Ini yang kita hendak akta tadi. Kalau tidak nanti semua orang boleh buat takaful. Dia kata dia buat takaful lah. Pertama sekali mesti ada tarif dia. Pentakrifan. Apa itu takaful? Itu undang-undang. The definition of takaful. Untuk elakkan orang salah guna. Ya, untuk elakkan orang salah guna. Kemudian kita jelaskan pula apa jenis-jenis takaful. Itu saya kata tadi. Family, general dan sebagainya. Yang selain daripada itu, siapa nak buat, dia kena keluar modal dulu. Sebab ini, yang kita buat takaful ni adalah dalam lingkungan swasta, dalam lingkungan komersial, dalam lingkungan komersial, dalam bentuk perniagaan perusahaan, bukan dalam bentuk awam. Sebab konsep takaful boleh KWSP, boleh dalam bentuk takaful. Perkeso boleh dalam bentuk takaful. Tapi yang ini kalau kita lihat, jangan kita campur adukkan, kita kena faham. KWSP dia tak bagi kebebasan kepada kita. Kalau kita takaful, kita nak datang nak ambil, saya rasa saya mampu bayar sekian-sekian banyak. Saya boleh sebutlah, saya nak nak menyertai pelan takaful untuk sekian lama, sekian banyak saya bayar. Kalau KWSP kita pergi, awak gaji sebanyak ini, awak punya caruman banyak ini. Tak boleh, tak ada pilihan. Begitu juga dengan perkeso. So kita kena faham. Itu tapi dari segi konsep pelaksanaannya, nak ambil konsep takaful, untuk padankan kepada perkeso, tak ada masalah. Yang kita nak bincangkan sekarang ini adalah pelaksanaan takaful dalam bentuk perniagaan. Dalam bentuk tijari, takaful tijari, ya, bukan takaful ijtimai. Tak ingat dah banyak kita bincang. Ni takaful tijari. So mesti ada undang-undang. Kalau tidak nanti banyak orang salah guna, banyak orang ambil kesempatan, banyak berlaku penipuan. Kalau berlaku penipuan ni akhirnya nama Islam tu yang cemar. Ini ke Islam ke? Itu kalau kata kenapa nak ada? Kenapa kita nak perlukan undang-undang? Ada orang tanya. Mula-mula kita buat dulu. Kemudian, kenapa kita perlukan ritakaful? Tak ambil duit zakat je lah. Dia tak faham. Zakat ada asnaf dia. Tak boleh ambil duit zakat ni untuk bayar. Kalau wang takaful, dana takaful, kumpulan wang takaful tak cukup. Kena faham tu. Ya, ini sebabnya kita perlukan sekali. Sebab kita ingat. Harus kita ingat ya. Kemudian syariah, sebuah majlis penguasaan syariah ni. Ialah sekarang ni, majlis penguasaan syariah tu duduk pada bank negara lah. Ya, itu ada. Tapi tiap syarikat mesti ada lagi kan dia punya itu kan. Rasa saya dari segi pelaksanaan itu masih lagi. Tapi dulu bergantung kita semata-mata. Pasal kita masuk tak banyak. Di setengah-setengah negeri dia kata penasihat syariah. Sebab kalau kita ambil istilah penasihat, nak orang bagi nasihat, nak pakai tak pakai, tak apa lah. Kalau rasa nak pakai. Tapi kita tidak. Undang-undang kita pengawasan, kita kena ikut. Apa keputusan syariah kita kena ikut. Sebab ingat, kalau maknanya orang yang melaksanakan, pengurusan yang melaksanakan ahli lembaga pengarah takaful ni, kalau dia tak ikut apa yang telah diputuskan dari segi syariahnya, dah jelas, maka ada denda, boleh pergi jail, boleh pergi penjara. Kemudian yang satu lagi yang pentingnya, dia mesti ada modal.
Ya, itu. Jadi modal tu penting nak buat ni. Kalau kita nak tubuh bank pun ada modal sekian banyak. Nak tubuh syarikat insurans ada modal. So yang kita nak buat takaful mesti ada modal. Sekarang ni kalau tak silap saya, masa saya berhenti dulu, keperluan dia 100 juta lah. Nak buat satu kena 100 juta. Sekarang ni tak tahulah, saya masih kekal lagi kot 100 juta. Masih tak ubah kan, Dr. Razli? Masih lagi, saya rasa masih lagi sama. Maybe kena check balik lah. Ya. Jadi apa tujuan Syariah Supervisory Council, Majlis Penguasaan Syariah ni? Adalah semata-mata untuk melihat, memastikan bahawa amanah yang dipertanggungjawabkan kepada pengendali sebagai pengurus orang ramai ni, mestilah betul-betul boleh dilaksanakan dengan baik lah. Itu je, saya rasa gitu je. Itu yang penting ya. So ada credibility lah. So maknanya, sebab itu Malaysia dijadikan model. Bila sebut takaful ni, Malaysia dijadikan model. Sebab kita start tu ada credibility dia. Saya ingat ada undang-undang. Jelas, kita ada undang-undang, kita tidak bergantung pada undang-undang insurans. Sebab itu banyak negara gunakan Malaysia ni sebagai rujukan. Sebab tu saya banyaklah masa saya kerja dulu sampai sekarang pun masih lagi kita ada hubungan kerana kerja saya dulu. Ramai daripada rakan-rakan luar negara ini datang jumpa kita dan saya pun pergi melawat dia orang, tengok macam mana kita buat, macam mana Malaysia buat, pendekatan yang kita buat. So itu yang saya rasa nama kita tu alhamdulillah. Jadi haraplah perkara ni kita kekalkanlah. Dan yang penting sekali lagi, saya nak tekankan sini, pelaksanaannya tu. Saya kata tadi adalah berasaskan kepada tabarruk dan mudharabah. Tabarruk ni, apa nama dia panggil? Bil iktizam tabarruk. Tabarruk yang khusus untuk membantu rakan-rakan yang sesama berakad dengan kita bila berlaku malapetaka kepada mereka dan membawa kepada kerugian. So bukanlah tabarruk ni maknanya main-main perkataan saja, tidak ya. So maknanya apa tabarruk tu? So tabarruk tu artinya untuk menyerahkan hak kita, menyumbang. So setiap peserta bersetuju untuk menyerahkan sumbangan dia tu dan juga termasuk apa-apa pulangan daripada pelaburan kepada rakan-rakan yang memerlukan, yang ditimpa kemalangan. So tabarruk di sini adalah bertujuan khusus. Bukan maknanya dan sebab itu dimasukkan dalam satu akaun khusus. Bukan tujuan pakai secara berleluasa. Sebab saya pernah bincang masa mula-mula kita buat dulu, saya pernah bincang dengan seorang profesor daripada Pakistan. Dia ketika itu dia lecturer di UIA. Di UIA. Selalu dia bincang dengan saya sebab dia kata dia pun pening, dia kata. Dia setuju dengan kita lah. Sekarang dia dah pergi ke Amerika dah. Dia kata saya pening di negara saya Pakistan, barangkali agaknya pemikiran sosialis sikit masa itu kuat agaknya bagi saya lah. Dia kata kalau dah tabarruk, maknanya duit dah tabarruk tu kita dah lepas. Maknanya syarikat boleh gunalah untuk sesiapa. Yang dana tabarruk tadi, ya, masuk dan kita dah tabarruk. So maknanya dah oleh kerana adanya tabarruk, kita dah derma, kita dah sumbang, maka pihak yang pengurusnya boleh guna untuk sesiapa yang susah. Saya kata mana boleh macam itu. Ni tabarruk ni ada akad dia. So saya kata dia tabarruk bil i'tizam, ada akad dia khusus. Dia untuk define loss, untuk khusus. Jadi dia fahamlah. So yalah sekarang tidak berlaku lah di Pakistan, dah jelas mula-mula dulu sebelum ada takaful, begitulah keadaannya. So maknanya kalau kita lihat kat sini, maknanya perbuatan menyerahkan sesuatu tanpa hak dapat balasan balik. Itulah tabarruknya. Tapi yang secara khusus ya. Itu yang kita. Kemudian seterusnya Datuk. Saya. Jadi maksud dia, kalau am I right to say that kalau dalam takaful kita bagi sumbangan tu adalah milik tabung. Tapi dalam insurans, kalau kita bayar premium tu milik syarikat. Itu berbeza kan? Ya, beza. Gini, jadi itu saya tak sampai dekat itu. Okey. So, akad takaful
Saya lupa nak masukkan satu slide perbezaan. Banyak sangat nak sembang, kita lupa nak masuk. Sila tak ada okey. Saya cerita je lah. Ya. Ya. Akad saya akan sebut tadi yang mula-mula kita buat. Yang mula-mula yang takaful asal ni. Yang the untold story ni. The untold story. Adalah berasaskan kepada tabarruk dan mudharabah. Okey. So akad dia berbeza. Sedangkan akad insurans adalah akad jual beli. Saya beli insurans. So bila kita beli ada harga dia. Okey, harga dia itulah premium. Okey. So premium tu dimasukkan ke dalam permulaan wang syarikat lah. Sebab tu kalau kita tengok dari segi accounting dari segi accounting syarikat insurans, premium tu adalah yang insurans am lah ni. Premium tu adalah hak kepunyaan syarikat. Itu dari segi accounting dia. Takaful tidak. Takaful jelas. Bila kita buat takaful awal-awal lagi, dah jelas dalam akta pun ada sebut bahawa pengurusan kumpulan wang takaful hendaklah diasingkan daripada kumpulan wang saham. Tak boleh campur. Tak boleh campur. So yang jadi masalah ni, ialah saya jam sikit lah. Yang jadi masalahnya akad insurans itu tidak jelas. Ya, kalau kita beli insurans, yang apa akadnya? Kita belilah, kita beli cover. Kalau tak berlaku cover, duit hilang. Burn dia kata kan. Ingat tak? Burn duit saya. Burn duit saya. Sedangkan takaful jelas. Kita bini saya. Itulah boleh jelas. So maknanya insurans akad dia jual beli. Takaful bukan akad jual beli. Dia tadi tabarruk dan mudharabah yang mula-mula kita buat dulu. So berbeza tu. So tabarruk kalau berlaku sesuatu pada rakan peserta kita, maka duit yang kita tabarruk tu terbayar untuk dia. So mudharabah tu bila ada dah habis bayar semua dah, masih ada lebih lagi yang general tadi, maka kita bagi balik kepada peserta. Cukup tempoh dia lah. Ya, bagi balik. Itu masa zaman saya dulu, mula-mula takaful kita buat dulu. Ingat mungkin Dr. Razli pun ingat, saya tak pasti Puan Baizura dia muda sikit kot. Saya ingat lagi, kita bayar dapat cukup je tempoh setahun. Kalau ambil kenderaan lah ya, ambil data Proton, dapat 25, sekurang-kurangnya 25%. So kalau bayar 1,000 dapat RM250. Saya ingat lagi, saya ketika itulah macam banyak kali lah keluar TV. Jadi salah seorang daripada orang host TV itu, pengacara TV itu, ialah jadi rakan saya lah, Ustaz. Jadi saya kata, Ustaz, kita duduk cakap. Kalau Ustaz nak tahu macam mana cara dia, ambil. Cukup tempoh ni, bila insurans kereta Ustaz ni mati, mari ambil dengan takaful. Dia ambil. So yelah, lepas tahun lama lah kan masa. Dia datang jumpa saya balik. Dia bawa cek. Ni apa benda cek ni kata dia. Saya tak pernah terima cek ni. So saya ceritalah kat dia. Kita tengok dalam graf nanti ya. Kita belum sampai kita tengok macam mana kita buat. So maknanya yang cara yang kita buat dulu tu sebab saya pegang. Yang kita buat, kita olah praktikal itu, saya pegang apa yang diputuskan oleh Badan Petugas. Mengatakan di bawah operasi takaful ni, selain daripada tabarruk, wang yang disumbang itu adalah juga mendapat pulangan berasaskan kepada mudharabah. Cuma mudharabah dalam konsep ni berbeza sedikit dengan mudharabah bank lah. Kalau bank punya mudharabah, modal tu ada lagi. Yang ini modal kita dah digunakan untuk bantu rakan-rakan kita, tabarruk sebahagian daripadanya. Betul. So itu yang mula-mula kita berjalan. Dan orang cakap dengan saya lah, saya pun rakan-rakan saya daripada syarikat insurans ketika itu. Bila saya ingat lagi, tahun pertama kita rugi RM600. Sorry, RM600,000. First year. Baru buka kedai kan. Kedai baru buka, tentulah belanja ada. Wang tak masuk lagi. Mana lah wang tak banyak lah. So sedangkan belanja kita ada sebab dia berbeza. Di bawah mudharabah amalan kita, di bawah apa yang kita amalkan ya. Ingat, kalau ikutkan akad mudharabah yang saya faham dululah, ya mungkin sekarang ni wallahu alam lah. Kalau salah betul kan Dr. Razli. Dulu masa saya operasi dulu, bila buat mudharabah, belanja pengendali, belanja pengurusan.
pengusaha. Tak boleh ambil daripada modal mudharabah. Itu beza besar kan? Beza besar kan? Okey. So maknanya duit kita tak ada apa nama, sumbangan ni dibayar oleh peserta tidak tiris. Dia hanya untuk masuk untuk berlaku, kalau berlaku apa semua ni, kemalangan ke, kecelakaan ke, menimpa, bayar duit itu. Dan duit itu bukan kita tinggal di dalam akaun gitu aja, kita labur. So untung pun masuk balik. Sebab jadi ingat awal-awal saya sebut macam mana nak dapat balik insurans biasa, sedangkan belanja pengurusan 250% daripada premium tahun pertama. Tak cukup. So kita tak ada berlaku macam tu. Di bawah mudharabah pasal kita tak ambil duit pemegang saham, duit sumbangan yang dibayar oleh peserta. Itu beza. Kita ambil. Sebab itu kalau di bawah takaful keluarga lah, macam insurans nyawa, kalau orang tu berhenti, dia masuk bulan ni, bulan depan dia berhenti, dia tak dapat apa nama ni teruskan kerana macam sekarang COVID agaknya, hilang pekerjaan dan sebagainya, tak dapat nak teruskan. Biasanya bayaran dia potong gaji. Dia dah kerja tak ada, nak potong gaji macam mana? Dan duit simpanan dia sikit dalam takaful tu dia ambil balik lah. Kalau insurans nyawa dia tak hilang terus. Tapi kita ada bahagian dapat balik. Kalau tabarruk dia hanya 5%, maknanya 95% dia dapat balik. Walaupun selepas bulan. Itu yang kita amalkan dulu. So yang itu yang amalkan. Ini ni yang saya pegang tadi, ingat, tabarruk dan mudharabah. Ya, itu pegang tu, kita buat itu. Itu yang kita buat dulu. So saya bagus juga sambil-sambil ni pelajar-pelajar kita ni yang cinta kan, yang sayang, yang ingin ikuti takaful ni, cuba buat research. Buat PhD pula. Perbezaan antara, bekas lepas pada itu banyak model yang dibuatkan. Sekarang ni model takaful dah berbeza. Kita boleh cerita sekejap lagi, dah berbeza banyak. Yang dulu tu lain. So yang berjaya dulu, kerana bukanlah saya nak katakan yang tapi maknanya pasal orang nampak, kita kata kalau bawah tagak insurans Islam dapat pulangan balik. Sekarang dapat pulangan balik tak? Saya dah ambil insurans juga sekarang ni, saya tak pernah terima pulangan balik. So maknanya yang dikatakan pulangan balik dalam insurans Islam tu, sebab model dia dah berbeza. So kita dulu pegang pada apa yang dipanggil model mudharabah. Itu yang asal-asal, yang syariah kita lulus mula-mula dulu. Pergi bank negara. Bank negara kata syariah bank negara pun, saya ingat lagi, go ahead. Bagi saya lah, kalaulah saya maknanya ada kuasa lah, saya cakap terang lah, saya rasa elok Malaysia ni kita promotekan model lama ni. Jadikan contoh. So macam mana kita compete antara satu sama lain? Kita compete dari segi khidmat. Kita compete daripada penyediaan produk. Itu bagi saya. Sebab yang ini saya rasa lebih berjaya. Banyak sebab bila saya ingat lagi bila saya balik, saya cerita tadi, tahun pertama kita rugi 600,000. Tahun kedua kita pulang modal lah. Kita pulang modal, ya, tahun pulang modal RM400. Saya ingat lagi, RM400. Akaun RM400 pulang modal tu. Tahun ketiga kita untung. Tahun ketiga kita untung. Rasa saya tahun ketiga tu kita bayar dividen dah kepada pemegang saham. So ingat perbezaan kita, ya. Operasi takaful yang kita buat dulu, pemegang saham dapat dividen daripada keuntungan operasi syarikat sebagaimana yang terserlah dalam akaun pemegang saham, dalam dana pemegang saham, dalam shareholders fund. Sebab ingat, pengurusan dia diasingkan. Sedangkan peserta takaful dia juga dapat pulangan dalam bentuk lebihan tadi, dalam bentuk keuntungan kerana tuntutan kurang daripada belanja takaful. Belanja takaful apa dia? Belanja takaful ni pertama sekali tuntutan. Yang kedua reserve. Kita kena ketepilah reserve, ya. Yang ketiga antara besarnya adalah yang kita panggil takaful semula. Sebab kita agihkan risiko tu kepada syarikat-syarikat takaful lain. Itu dipanggil takaful semula atau retakaful. So ada belanjanya. Kita ambil daripada situ. So lebih tu. Yang itu jadi untung. Kalau ikutkan konvensional, yang itu jadi hak syarikat.
Betul. Itu yang bezanya, So yang ni patutnya kita kena buat kajian. Kenapa sekarang ni dah ubah? Kenapa sekarang ni saya bagi dulu teaser dia. Kenapa sekarang ni dipanggil model hybrid, iaitu antara mudarabah dan wakalah. Saya itu kena buat research sikit lah. Student kena buat research lah. Takkan kita nak bagi semua kat dia orang. Kena buat kerja lah sikit. Tak begitu? Aku nak tahu detail boleh kontak agak lah sikit-sikit. Kat mana saya boleh bantu, saya bantu. Jadi itu keadaannya, itu kedudukannya. Apa nama ni, Dr. Razli. Okey, terima kasih Datuk. Terima kasih banyak-banyak atas penerangan yang panjang lebar lah. Okey, Datuk bercakap tentang banyak berkisar tentang takaful model semangat 1984 dan sebagainya, di mana kita guna kontrak tabaruk dan juga mudharabah. Datuk, satu soalan lagi Datuk yang maybe Datuk boleh cerita sikit, pasal saya tahu yang Datuk jadi CEO STM dan Datuk telah berjaya menyenaraikan STM pada tahun 1995 ke Bursa Malaysia. Itu satu pencapaian yang amat baik lah. Sampai sekarang tu tak banyak financial institution yang patuh syariah ada dekat dengan bursa. Kan, lah ni kita ada Bank Islam, Takaful Malaysia dengan Bursa Malaysia saja. Ada 3 daripada 34 counter keuangan lah yang dekat dengan bursa yang patuh syariah, yang lain belum patuh syariah lagi. Jadi saya minta Datuk kalau boleh cerita sikit pengalaman Datuk dalam membawa STM ke bursa sikit. Maybe para student nak tahu a little bit on that part, Datuk. Jadi begini kita rasakan bahawa takaful ni bukan hak milik orang yang pihak-pihak tertentu lah. Itu konsep yang kita pegang. Sebab ini satu institusi keuangan Islam yang dipelopori ketika itu Bank Islam. Dan kita tahu sebab Bank Islam pegang masa itu share dia 51%, majoriti lah. So Bank Islam ni pula kalau kita lihat daripada pemegang saham dia tak ada individu lagi. Semuanya adalah institusi keagamaan lah. Dan kita juga masa itu kita sama juga. Bank Islam pegang 51%. Kemudian selebihnya ialah oleh majlis-majlis agama Islam. Ya. Jadi ini yang saya rasa ni pandangan jauh Datuk Dr. Abdul Halim lah ketika itu. Jadi dia kata kita mesti bagi peluang kepada masyarakat milik sama. Jadi macam mana cara nak buat? Cara nak buat kita senarai lah. Tapi Fadli, you kena kerja kuat sikit lah, dia kata. Bukan kerja sikit, kuat. Kena banyak kuat. So, Alhamdulillah lah maknanya, macam saya kata tadi lah, model yang kita bangunkan tu. Itu satu. Dan yang keduanya, saya rasa, kita jaga dari segi perbelanjaan, Dr. Razli. Perbelanjaan pengurusan ni kita jaga. Saya bagi contoh. Saya pernah bertanya lah dalam satu forum antarabangsa. Berapa agaknya nisbah belanja pengurusan kepada premium lah. Biasanya orang ukur insurans begitulah. Dia kata, orang putih cakap ni. Dia kata yang idealnya antarabangsa jangan lebih pada 12%. Jangan lebih pada 12%. Maksud dia macam mana tu? 12%. Yang maknanya kalau kita kutip sejuta, belanja pengurusan, bayar gaji, bayar sewa, jangan lebih pada 120,000 lah. Tak, 12% kan? 120. Okey. You tahu tak di Malaysia satu ketika dulu banyak mana? Nisbah dipanggil management expense. Yang itu bank negara, pihak berkuasa, regulator cukup prihatin dulu, cukup jaga-jaga sangat. Itu dikawal tu dia ada satu dipanggil OCC. Operation Cost Control. Kawal belanja ni. Sebab saya kata tadilah konsep ambil duit orang memang sedap lah. Belanja duit orang sedap lah. Kan? So, di Malaysia ni satu ketika dulu, saya tak tahu sekarang lah, sampai naik 50%. Banyak. 50%. Itu belum masuk klaim. Belum masuk tutang satu ketika dululah. Okey So ini mudharabah yang kita boleh buat dulu. So saya ringkas, saya terang lah. So yang atas, kotak atas tu syarikat lah. Syarikat takaful lah. Okey. So akadnya peserta ya. Dengan peserta dia kata kontrak berasaskan kepada al-mudharabah. Right? So duit dibayar, duit sumbangan dia masuk
dalam tabung, dalam kumpulan wang tu general takaful lah, atau ini general takaful lah. So general takaful, so general, kemudian kita atas ke atas tu kita invest, duit tu kita invest, kita labur duit tersebut. Jadi yang kalau kita ambil dari segi insurance business, dia sama, ni insurance arm atau general, dari segi flow chart sama. Itu belum lagi untung daripada mudharabah. Jadi untung pelaburan ni dimasuk balik ke dalam tabung, dimasuk balik dalam kumpulan wang. Untuk apa? Untuk bayar kos operasi takaful. Apa kos operasi takaful? Kos operasi takaful macam saya cakap tadi, lebih kurang ada 3. Pertama sekali yang tak tulis kat sini, tuntutan. Tuntutan. Okey. Kita bagi contoh ya. Kita bagi contoh, katalah dalam setahun kita dapat kutip daripada 1,000 orang 10 juta. Alright, 10 juta masuk dalam kumpulan wang takaful am. Kemudian kita labur 10 juta tadi. Katalah untuk mudah kira, untung dia 10%. Mana daripada 10 juta dapat 1 juta untung kan? Okey, 1 juta ni itu bukan untung untuk dibagi lagi. Untung ni untung daripada kumpulan wang ni dulu, dimasuk balik kumpulan wang ni. Dimasuk balik. Jadi maknanya kumpulan wang sekarang dah jadi 11 juta. 10 juta asal, 1 juta untung. Kemudian apa kita guna? Kita bayar. Pertama sekali daripada 1,000 orang, mungkin 300 orang buat tuntutan. Rumah terbakar, kereta langgar. Katalah tuntutan tu 500,000. Ya, 500,000. Kemudian kos lain lagi reserve. Katalah reserve kita tolak 100,000. Ya. Kemudian satu lagi takaful semula. Pasal kita terpaksa agihkan, spreadkan risiko ni kepada syarikat-syarikat takaful lain untuk dia sama tanggung, supaya kalau berlaku sesuatu tak dibebankan kumpulan wang kita ni, kita share, kita agih-agihkan kan, kita spread kepada banyak pihak. Katalah kos dia 100,000 lagi. So maknanya kos ini 700,000. Asal duit kita 1.1 juta Arab, 1.1 juta kan? Bukan gitu. So maknanya ada lebih lagi tinggal 500,000. So 500,000 itulah untung daripada perniagaan. So untung daripada perniagaan kita katakanlah kalau untung tu kita dah nisbah keuntungan 60% daripada 600,000 tu kita bayar kepada syarikat. Syarikat nak bayar ni lah, nak bayar kos-kos pengurusan syarikat tadi. Ya, kalau kos pengurusan syarikat tu maknanya kurang daripada untung ni, sebab ingat syarikat juga ada kumpulan wang dia sendiri, shareholders fund tadi. So itu pada untung pada pemegang saham lah. So untung ni kita bayar kalau pemegang saham dalam bentuk dividen. So yang ini selebih 40% ni kita akan agihkan kepada peserta. Ya, kepada peserta. So yang ini bila kita bayar kepada peserta, peserta siapa? Peserta yang tak buat tuntutan. Itu yang kita buat. Kalau awak dah tuntutan dah dapat dah, tak dapat lah untung. Itulah kita kata begitulah. So yang ini kita bayar balik kepada peserta. Peserta ni yang pengalaman saya tadilah, dia tak kurang pada 25%. So macam mana cara kita buat? Ini dari segi pentadbiran lah. Kita panggil profit equalization reserve. Maknanya kita tahu setiap bulan, setiap tahun kumpulan wang ni naik turun adalah bergantung kepada jumlah tuntutan. Ya. So kalau ada untung ataupun ada lebihan pada setiap kali, setiap tahun tu, kita tak agih semualah. Kita simpan sikit. Sebab kita takut nanti mungkin ada tahun depan untung tuntutan terlalu besar. So kita nak pastikan. Itu kita panggil. So ini semua diputuskan oleh syariah. Kita bawa semua cadangan ni. Boleh tak? Syariah dulu tak? Syariah kata ini, saya ingat lagi pegang. Islam itu terbaik. Pengurusan yang terbaik. Mana yang terbaik itu kita amalkan. So ini al terbaik untuk kebaikan semua orang. So, sebab itu saya kata tadi kita boleh. So Datuk, lama saya tak dengar perkataan profit equalization reserve tu.
Itu sama-sama saya dululah. Kemudian nak saya cuba pindah. Ni'am lebih kurang saya faham kan? Cuba pindah yang satu lagi. Pindah kepada takaful keluarga pula. Ada dua kan? Family. Ni dia. Tengok family lain sikit ya. Family dia masuk kalau akadnya sama juga. Kemudian bayar sumbangan, bayar dia punya caruman tadi. Kemudian masuk dalam kumpulan wang takaful keluarga, kemudian dipecahkan. Bekas takaful keluarga ni sebahagian daripadanya adalah untuk simpanan. Sebahagian satu lagi adalah untuk bantu rakan-rakan kita. So yang kita panggil PSA tu atau sekarang dipanggil Participant Risk Fund, ya, dana risiko peserta, itu dipanggil sekarang lah. Kemudian yang ini sekarang dipanggil PIF, Participant Account tu dipanggil PIF, Participant Investment Fund. Yang PIF ni untuk simpanan kita semata-mata. Itu sebab saya kata tadi, yang ni tabarruk. Biasanya tabarruk ni kecil. So yang ni saya kata tadi, bila kita berhenti lepas masuk sebulan, yang PA ni kita dapat balik semua. Campur untung. Kalau untung 2% daripada dapat balik. So duit kita tak hilang. Yang ini kita amalkan. So sebenarnya, ni saya nak bagi contoh. Ni yang orang tak tahu banyak. Salah satu kelemahan, salah satu kelemahan insurans nyawa ketika itulah. Sekarang saya tak tahulah. Ketika itu adalah kerana kos terlalu tinggi. Yang saya sebut tadi, bayar premium pertama sedangkan belanja pengurusan adalah 250% daripada premium tahun pertama. Macam mana dapat balik duit tu? Memang tak dapat balik duit tu. Memang tak dapat balik duit tu. Yang ini ni yang yang saya nak sebut tadi ni, yang bila dapat balik duit ni yang berbeza dengan itu. Sebab kita tak luang langsung guna untuk kegunaan syarikat, untuk dia orang. Ni macam savings account lah. Savings account. Macamlah wadiah ke atau apa-apa akaun kat bank Islam lah. Tapi ini lain lah, tapi dari segi operasinya macam itulah. Hak dia. Itu beza. Sebab itu saya kata tadi, duit tak hilang. Duit dapat. So dari segi pentadbiran Dr. Razli banyak cara kita boleh buat. Orang selalu tanya saya masuk takaful keluarga ni 20 tahun. Tapi lepas 5 tahun, saya nak pakai sikit duit boleh tak? Sebab kalau konsep insurans nyawa, dia ada loan. Dia panggil policy loan. Kita ada. Kita panggil part withdrawal. Pengeluaran sebahagian. Tak ada masalah. Boleh dilaksanakan. Cuma saya sekarang ni macam mana? Apa bezanya? Mungkin saya terus kita bagi soalan lah. Sekarang ni apa model dia pakai? Ni mudharabah ni zaman saya dulu. So balik kepada soalan, sebelum saya jawab, balik kepada soalan yang Dr. Razli tadi, model ini menyebabkan kredibiliti kita. Menyebabkan sambutan masyarakat cukup baik. Dan kita kembangkan cepat. Kita kembangkan cawangan kita ke seluruh. Sebab saya cabaran pada mula-mulanya, orang selalu telefon saya. Oi, pening saya masa tu. Oi, kita duk kempen. Lepas tu saya sedarlah. So maknanya kita kena buat slow-slow. Tak boleh gah terus. Ini pengajaran. Jangan nak gah terus ya. Orang cabar saya. Awak cakap je, saya dimuar. Awak mananya takaful? Takkan kita boleh nak pergi buka seluruh negeri serentak, seluruh negara serentak. So maknanya kita kena faham. Jadi kita ambil masa. Sedikit demi sedikit. Tapi yang pentingnya, image kita ketika itu. Sebab zaman saya dulu, kita beli bangunan. Di setiap negeri yang ada cawangan itu, kita beli bangunan. Kita nak tunjukkan image kita. Kita nak tunjukkan, malahan di Pulau Pinang, kawasan bukan kawasan Bandar Pulau Pinang, kita ada satu bangunan dulu. Saya tak ingat apa lama lah. Bank Islam buka situ. Mula-mula Maybank ada kat situ sejak, lepas tu Bank Islam di Pulau Pinang. Saya tahu pasti sama ada lagi ada ke tidak. So maknanya kita dari segitulah timbulnya
keyakinan dan pegang pada hakikat bahawa biarlah masyarakat Islam dapat sama-sama kongsi syarikat ni. Baik itu kita ambil keputusan untuk pergi penyenaraian awam. Jadi saya nak tanya Puan Baizura, kok ada soalan yang daripada partisipan kita tanya? Dengar apa yang Datuk cerita ni, ya Allah. Masya Allah, kita boleh tengoklah ada timeline tu, pertubuhan jawatan kuasa pada 1981. Lepas tu kajian Datuk dengan jawatan kuasa buat kajian undang-undang, coming up with mudarabah model sampai ke Akta Takaful 1984. 3 tahun je, Datuk. Masya Allah. How do you manage? Because kalau saya kira lah kan, daripada umur Datuk sampai masa tahun 1984, 40 tahun tu Datuk, masa tu 40 tahun. Masa tu you have your family, your wife, semua ada anak-anak kecil. Kalau tak pun yang dah belajar kan. How do you manage? I cannot claim that entirely mine lah. Itu betul lah. It is actually a teamwork. And then kita alhamdulillah macam saya sebut tadi, kita dipimpin oleh orang dulu yang berwawasan dan berbanyak hikmah. For example, dari segi undang-undang adalah Profesor Ahmad Ibrahim. Dia pakar undang-undang. Dan dia kepakaran dia undang-undang moden ni, undang-undang sivil, undang awam ni juga dengan undang-undang syariah, kepakaran syariah. So banyak bantu dia dah. Dia banyak bantu. In fact, saya ingat lagi undang-undang tu ialah satu kita dah ada undang-undang insurans kan. So kita ambil je mana-mana ini undang-undang insurans tu, tak silap saya dululah. Mana yang tak Islami kita ketepikan lah dan kita masukkan lah. So yang ini di banyak bantuan, di panduan dibagi oleh Allahyarham. Ya. Peringkat saya ni ialah kecil je tapi penting jugalah. Kita sebenarnya buat operasi. Kita nak macam saya kata tadilah, macam mana daripada abstrak, benda yang tak nampak nak dijadikan operasi, operationalize kan. So yang penting ketika itu kita nak tulis sertifikat tu. The certificate content tu. Okey, macam mana kita nak buat? So saya pun tak ada dah contoh borang penyertaan takaful yang saya buat dululah. Kita rekalah kita pergi syariah dan kita ada syariah. Dan saya puji syariah Malaysia ni dia terbuka. Dia terbuka. Dia maknanya ni benda baru. So banyak ijtihad lah. Kita buat dulu. Kalau tak betul kita baiki kemudian. Itu konsep. So kita pegang pada itulah. So kita baiki from time to time. So macam mana kita nak buatkan tabarruk kemudian nak mudarabah. So kita cari perkataan tu. Maknanya macam saya sebut sebagai contoh, tabarruk tu bila berlaku tuntutan akibat apa-apalah. So bila lebihnya barulah kita kembalikan, kita agihkan. Itu dalam kontrak ada tu. Itu dalam kontrak. So dan saya nak jelaskan di sini bahawa sedikit demi sedikit industri insurans ikut amalan kita. Okey, saya bagi contoh. Ini insurans am, ini insurans am. Insurans am, umpamanya saya bagi contohlah, Dr. Razli dia beli rumah lah ataupun ambil kenderaan. Okey, ambil kenderaan lah mudah. Ambil setahun bayar 1,000. Kemudian Dr. Razli dia nak buat PhD kedua, nak pergi ke England. Kereta dia jual lah. Kereta jual, lepas 6 bulan jual kereta. Okey? Kalau ikutkan amalan insurans biasa, bayar dah ambil setahun, lepas 6 bulan berhenti, lepas tu dapat balik setengah, dah balik tak? Duit premium kan? Bukan gitu kan? Ikut logik lah kan? Ya. Tak rapat. Jadi benda ni tak ada dipanggil short period. Ada. Barangkali dari segi cara kasar lah, kalau ikut short period ni kasar-kasar lah, kita pakai setengah tahun tapi dika macam 3-4 tahun. So dapat sikit je balik. Tak proportionate lah. Nisbah dia tak proportionate. Jadi benda ni saya ingat lagi, saya bawa kat syariah. Macam mana ni? Kita nak buat ni. Ni tak betul. Dia kata tak, kalau takaful kena bagi balik setengah.
So ini saya difahamkan lepas itu diikuti oleh industri insurans lah malam itu. Itu yang keduanya pula, satu lagi yang nak balik pada syariah kita yang saya kata tadi, hotel. Satu lagi hotel. Macam mana kita nak cover, you kata ini kita ni haram, nakkan Islami. Tapi you tak boleh cover kita sebab benda ada haram dalam tu. Macam mana? Pergi kat syariah. Bincang syariah kata banyak mana yang haramnya. Kalau jumlah yang haram tu tak banyak, maka ada cara kita boleh cover. So akhirnya syariah buat keputusan, oleh kerana yang syariah tu kecil sangat, kita exclude yang tak syariah tu. Kita cover bangunan, tapi macam arak dan sebagainya, kita jangan cover lah. Kita apa yang kita buat, kita bantu dia, suruh dia, kita kerjasama lah juga dengan syarikat insurans konvensional ni. Okey, awak ambil yang ini. So makna ada solution dia. Ya, tidak nanti orang kata awak cakap je, tapi bila kita tak boleh. Okey, terima kasih. Jadi okey, sekarang ni tadi kita dekat mudarabah. Kenapa beza? Sekarang ni akad dia adalah akad, saya kata hybrid. Wakalah dan mudarabah sekali. So why wakalah? Wakalah dia nak mudah. Sebab kalau kita lihat, pemegang saham barangkali dia nak pastikan pulangan modal dia boleh nampak. Jadi dengan adanya wakalah, dia boleh ambil belanja dia daripada sumbangan takaful. So dia ambil awal-awal lagi. So cabarannya bagi saya ni, dari segi pelaksanaannya tak ada beza sangat dengan konvensional. Dari segi flowchart-nya, akad tu betul lah, kita tak nafilah syariah tu. Tapi itu saya kata pada awal-awal lagi tadi, kita sepatutnya pegang kepada mudarabah ni dan kita promotekan mudarabah ni seluruh dunia. Saya rasa kalau kita buat yang ni orang ikut, sebab kita akan maju. Kita maju. Saya bagi contoh, saya banyak bantu. Saya bantu Indonesia. Indonesia buat wakalah, payah nak hidup. Saya bantu Sri Lanka. Saya terlibat tahun lepas baru 20 tahun lebih saya on the board di Sri Lanka. Amanah Takaful Sri Lanka. Listed di sana. Okay. Payah juga sebab dia punya bisnes tak banyak, orang Islam tak ramai kan. Yang maju Maldives. Itu saya bantu juga. Itu pun listed di Maldives. Tapi yang awal-awal lagi yang buat secara mudarabah Brunei. Brunei ikut kita 100%. Sebab kita latih Brunei. Saya ingat lagi bila Brunei nak buat dulu, dia datang jumpa minta tolong. Kita hantar wakil kita, pegawai kita 3 bulan latih rakan-rakan kita di Brunei. Macam mana nak buat? So Alhamdulillah Brunei antara model mudarabah yang maju. Dan satu ketika dulu-dululah, saya tak tahu sekarang ni mungkin lebih, dia kontrol 30% daripada market insurans Brunei. So maknanya penerimaan cukup bagus sebab pulangan ada 25%. Dia orang ingat, oh ini kata yang balik kepada apa yang saya kata tadi, takaful selain daripada mudarabah, selain daripada tabarruk adalah pulangan mudarabah. Ada pulangan hasil. Ada 2 soalan lagi ni nak tanya. Silakan. Isma. Assalamualaikum Datuk. Terima kasih atas perkongsian yang sangat menarik. So Datuk perkenalkan modal mudarabah awal-awal penubuhan takaful dulu. Jadi macam mana Datuk tangani masalah marginal earning dan operating cost overrun? Itu kita trial and error banyaklah. Saya ingat lagi cabaran kepada saya. Oh, memang besar cabaran. Bila tahu pertama kita rugi, kita fahamlah 600,000. Terus ada di antara, saya tak nak sebut nama, kawan kita dalam board masa tu. Macam ni kena tutup takaful. Tak boleh terus ni. Maknanya macam yang tadi lah, siapa nama Farhan ya. Farhan sebut tadi lah, cost overrun banyak belanja lah. Kedai baru buka, mestilah belanja banyak. Sedangkan dia bukan macam bank sebab orang board member tu ahli dia kerja bank. Dia orang bank Islam bila buka lu pecah kaunter tu orang datang. Takaful tidak. Takaful orang datang seorang. So pasal saya kata dia lah, kita ni macam insurans. Kita kena jual. Kita tak boleh tunggu orang datang.
It is sold, not bought. Itu konsep insurans. So sedikit demi sedikit kita ubahkan. Sekarang ni is bought, is not sold, takaful. Kalau masa zaman saya bila mudarabah tu berjalan elok, bila sistem mudarabah tu berjalan elok, alhamdulillah. Sebab balik pada Isma tadi, kita atasi ni, kita bayar untung pada kita kongsi untung tu kepada peserta. Itu menyebabkan imej kita naik. Jadi orang pun heran, kenapa syarikat rugi? Saya sebagai peserta dah dapat duit balik. Sebab dari segi accounting dia berbeza. Wang peserta tidak dimasukkan, dicampurkan dengan wang syarikat. So syarikat ada belanja dia sendiri, ada kos dia sendiri. Syarikat memanglah pulangan daripada syarikat agak kecil lah relatif pasal baru-baru. Sedangkan fixed cost dia dah ada sekian banyak. So dia tak dapatlah untung. Tetapi dari segi operasi takaful kita jaga, ini sebab ini penting. Ini penting ilmu insurans tu nak tahu. Kita cakap awal-awal tadi. Sebab salah satu ilmu insurans ni ialah dipanggil underwriting. Macam mana kita nak underwrite satu-satu bisnes tu, satu risiko tu. So kalau kita pakai hentam je, kita tak buat penilaian, ni underwriting adalah satu sistem pengurusan untuk menilai sesuatu risiko yang kita nak ambil. Dan kita padankan dengan kadar yang kita nak kena sebagai sumbangan. So akhirnya bila kita dapat bayar balik ni, orang bagi kepercayaan. Orang ada yakin. Jadi tahun kedua ramai orang datang. Bila meninggal, kita bayar cepat. So balik kepada saya kata tadi, khidmat. Bukan syariah tu satu, khidmat tu penting. Tu alhamdulillah lah. So saya jawab jelas tu. Okey. Soalan dari Farhan. Farhan silakan. Assalamualaikum Datuk Muhammad Fazli. Waalaikumsalam. Okey, nama saya Farhan. Saya merupakan pelajar muamalat daripada UiTM Shah Alam dan juga seorang ejen takaful daripada Zurich Takaful Malaysia Berhad. So, soalan saya berkenaan dengan kesan IFSA terhadap industri takaful lah. So, macam sebelum ni, kita ada satu syarikat iaitu MA Takaful. Walau bagaimanapun, atas sebab beberapa sebab yang tidak dapat dipenuhi oleh MA Takaful untuk mensustainkan bisnes dia di Malaysia, maka aset MA Takaful telah dijual dengan Zurich Insurance Group di Malaysia. So kenapa je? Sebab ada dalam satu klausa dalam IFSA 2013 tu mengatakan bahawa syarikat takaful ini perlu ada sekurang-kurangnya dana 100 juta untuk setiap perniagaan takaful, iaitu perniagaan general takaful dan perniagaan family takaful, bagi memastikan bisnes takaful itu terus sustain. So hal ini saya tengok tidak menjadi masalah kepada syarikat takaful yang lain seperti Prudential, AIA, syarikat takaful Ikhlas, Takaful Malaysia dan sebagainya, sebab mereka ada sokongan bank ataupun institusi kewangan tempatan macam PNB, BSN Takaful, Public Takaful dan sebagainya. So adakah kesan IFSA ni, kesan IFSA 2003 ni macam membunuh ataupun memberi kesan yang buruk kepada syarikat-syarikat Takaful Bumi Putra, khususnya MA Takaful? Thank you, Dr. Fazli. Yalah, saya tak boleh nak jawab secara khusus lah MA Takaful tu. Saya tak tengok dia punya bisnes, dia punya akaun pun semua kita tengok kan. Cuma secara umumnya kita mesti ada satu benchmark. Dalam syarikat perusahaan insurans ni dan termasuk takaful, dia tertakluk kepada solvency. Solvency ni penting sebab ingat kita ni jaga duit orang awam. Kita kutip duit orang awam. Orang awam datang ambil dengan penuh kepercayaan. Kalau berlaku sesuatu kepada saya, maka awak akan bayarlah. Itu ikatannya. So kalau sekiranya mengikut solvency ni dibuat mengikut scientific, mengikut actuarial, mengikut teknik-teknik actual formula, dah dikira lah. Ya? Sama ada betul atau tidak itu lain, tapi maknanya dah dikira. Dari segi dibuat perhitungan saintifik dah. Maknanya satu perusahaan insurans termasuk takaful mesti ada 100 juta. Itu solvency. Kalau baru nak tubuh. Bila dah tubuh lain. Solvensinya pada umumnya bergantung pada risiko. Risiko ni maknanya
perkara-perkara yang kita lindungi. Tengok macam mana. Sebab ingat, saya dah sebut tadi kan, bayar 100, tapi bila tuntutan kena 3 juta. So ni yang perlukan solvency. So garis panduan solvency itu penting. Bila kita buat Islamic punya sistem, maka solvency seperti ini penting. Kalau tidak nanti kacau, tak dapat bayar. Itu saya kata tadi, hancur nanti. Jadi saya rasa secara umum yang syarikat-syarikat selain, saya rasa bukan kerana Bumiputra ke atau non Bumiputra ke. Yang pertama sekali, macam saya kata tadilah, solvency. So modal dia mesti cukup. So dia ada, kalau dah berjalan elok, dia ada perkiraan dia, ada peratusan dia. Dan tidak semua aset, ya, tidak semua aset yang dia ada tu dia boleh masuk. Ada sebahagiannya. So maknanya bukan semua, kalau kita beli, kalau kita tanam, kalau kita labur dalam share dalam saham, tidak semua share kita boleh ambil. Ada sebahagiannya. So maknanya kita kena tengoklah, itu saya Farhan ya, saya tak boleh nak jawab secara khusus lah MA takaful, saya tak tahulah, itu pasal kita kena tengok akaun dia lah, kita tengok bisnes dia. Ini daripada Samasri, modal perlindungan takaful harus dikembangkan kepada sektor selain kewangan. Tapi dia bagi contohnya, Khairat Kematian Masjid Surah memilih untuk tidak mengambil sokongan takaful. Apa pendapat Datuk? Itu marketing. Saya cover. Masjid tempat saya umpamanya. Dan ada kematian, kita bayar cepat. Memang itu salah satu matlamat saya dulu, masa saya kerja dululah. Jadi sekarang ni mungkin tak tahulah, ini bisnes lah, business decision. Mungkin dia kata kecil agaknya, gemeh agaknya. Tapi kita, bagi saya, konsep saya lain. Fahaman saya, kita nak merakyatkan, nak memperluaskan sistem syariah ni. Itu. Zaman saya memang ada, kita buat. Yang saya susah saya nak komen lah. Itu bukan syariah, itu bisnes. Ada tak soalan? Just a quick one. Terima kasih Dr. Razli, Datuk dan Puan Moderator. Saya merupakan calon PhD untuk membuat kajian tentang peranan hibah takaful ini di kalangan masyarakat Malaysia. Kajian-kajian yang menyebabkan kita ada pro, ada cons penerimaan takaful di kalangan civilian. Jadi apa pendapat Datuk tentang masa depan takaful dan hibah di Malaysia? Seumumnya lah di dunia sekali. Terima kasih. Okay, minta maaf ya Datuk, saya masukkan sekali dengan soalan Izzah. Dia dah tanya, dia minta Datuk boleh berikan kata-kata nasihat campur dengan Tengku soalan sekali. Masa depan memang elok, cantik. Sebab kalau kita lihat di Malaysia ni, walaupun antara negara Islam yang tinggi dari segi penetration, dari segi penyertaan. Tapi kalau sekali diukur dari segi insurans, rendah lagi. Rendah. Apa dia? 14. Rendah lah. Nak rendah 14. So maknanya market tu luas. Boleh teroka. Dan apatah lagi macam Tengku tadi kata dia nak buat PhD. Memang baguslah. Kajian mengenai takaful tak banyak. Yang banyaknya buat perbankan. Saya tahulah banyak tak banyak. Dan saya rasa takaful ni luas. Macam saya sebut. Saya terlibat banyak penubuhan takaful di luar negara. Saya bagi tahu Puan Faizurah 2 hari lepas. Di Afrika saya tolong tubuhkan. Di Gambia, di Nigeria, maju sekarang. Di Dubai. Tapi kita orang tak heboh-hebohkan lah. So maknanya market dia cukup luas. Elok, memang itu. So bagi yang Tengku, seorang lagi tadi ada nak tanya pasal kerja dengan baik. Kerja dengan baik. Izzah ya. Kerja dengan betul. Jangan nak kelentung. Jangan nak kelentung ya. Saya cakap mudah-mudah aja sebab biasanya kita ni bila tengok duit, saya tak kata Izzah lah. Saya kata umum. Bila tengok duit masuk ni, dia tak kira duit orang ke duit siapa, dia ingat boleh pakai dulu. Ini yang banyak berlaku. So kalau kita dapat elak daripada macam itu, insya-Allah kita ikhlas dan kita jujur. Dan kita buat kerja dengan baik. InsyaAllah masa depan. Sekarang ni kalau kita tengok keadaan masyarakat kita dengan COVID dan sebagainya, masa depan kita tak tahu. Maknanya kita mesti ada usaha sendiri, setiap orang lah, untuk melindungi diri kita. Kita tahu kita sakit bila kita sakit. So sekarang ni kalau sakit, kalau tak ada kerja dah tak ada, siapa nak bayar masuk hospital? So ni perlindungan tu penting tu, saya kata orang Islam perlu kepada usaha untuk melindungi diri ni, cara-cara. So memang saya rasa market dan bisnes dan peluang pekerjaan untuk takaful
cukup luas. Bukan sahaja di Malaysia, bahkan seluruh dunia. Tambah lagi pula dengan digital economy ini, kita boleh gunakan online semua. So saya wish all the best to all of you. Okey, Datuk. Terima kasih banyak-banyak atas penerangan semangat Takaful 1984 tu masih lagi orang kata apa nama kuat. Kita boleh nampaklah semangat Takaful tu, the reasoning behind kenapa Takaful diadakan dan sebagainya. Jadi bagi pihak Masyarakat Akademi, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk kerana sudi untuk bersama kita. Kami serahkan balik majlis kepada Puan Baizura untuk acara penutup lah. Silakan Puan Baizura. Datuk, terima kasih sebabkan ini menjadi Akhir sekali saya minta kita doa sama-sama lah bahawa kita semua dibagi sihat, panjang umur dalam keadaan iman dan takwa, insya-Allah. InsyaAllah. Okay. So stay safe, please take care. Dan kami serahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.